السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin sejemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat tu? Baik, kita berhenti di mana tuan-tuan? Yang saya tanda di muka surat 70, kalau Jawi 72 lah. 72 di pembicaraan 5 sifat salbiyah. Ataupun malam ni sebenarnya kita dah masuk Allah itu sedia kala kidam, betul tak? Kita dari situ. Baik, kita tengok. Jadi sebelum saya masuk tu, pertama kita dah lepas berkenaan dengan sifat wujud. Habis dah kita cerita sifat adanya Allah Azza wa Jal. Kemudian kita masuk 5 sifat salbiyah. Salbiyah ni maksud dia negatif, ataupun 5 sifat yang menafikan. Kenapa 5 sifat ni nama dia salbiyah? Kerana 5 sifat ini dia tertekan tuan-tuan. Baik, dia nama salbiyah ni sebab dia menafikan apa yang tidak layak bagi Allah. 5 sifat ini dinamakan salbiyah kerana 5 sifat ini menafikan apa-apa yang tidak layak pada zat Allah. Baik, jadi yang pertama yang kita dah sebut sebelum ni, dalam bab ni dia bagi 2 sekali. Dia bagi qidam dengan baqa. Qidam maksud dia tidak ada permulaan. Baqa tiada kesudahan. Tiada permulaan, tiada kesudahan. Baik. Jadi fungsi qidam ni nak menafikan pada Allah itu baharu. Bila sebut baharu ni maksud dia selain pada Allah lah, ada permulaan. Jadi qidam ni fungsi dia bila sebut Allah Ta'ala ni qidam, sedia kala, maknanya ada Allah Ta'ala bukan baharu. Bukan benda yang ada permulaan, benda yang diciptakan. Bila sebut Allah Ta'ala baqa, kekal, tidak ada kesudahan, kita nak menafikan pada Allah itu fana. Fana maksud dia adalah Allah akan binasa, Allah ada kesudahan. Macam kita lah, kita ada masa kita dilahirkan, mungkin lagi berapa tahun kita pun akan duduk tepi masjid tu lah tuan-tuan. Bawah sawit itulah, itulah tempat kita pasti tuan-tuan, kita tak dapat lari. Baik, jadi kita tengok sambungannya Allah itu sedia kala, betul tak? Di situ. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darin, kata pengarang, Allah itu sedia kala, tiada awal mula baginya. Jadi Allah sedia kala. Sebab apa tuan-tuan? Macam mana kita nak fikir? Sedangkan semua benda ada permulaan. Dia begini tuan-tuan, masa pun Allah yang jadikan. Itu asas dia. Kita ni duduk dalam masa. Masa ni Allah yang jadikan. Dan masa ni tak sama antara masa manusia dengan masa jin lain. Jin lain, manusia lain. Semua makhluk dia tak boleh lari daripada 2 benda, iaitu dipanggil sebagai space and time, ruang dan masa. Kita mesti duduk dalam tempat, ruang, dan kita terikat dengan masa.
Dan inilah disebut sebagai alam, tuan-tuan. Kan kita baca Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Ni yang kita duduk ni alam manusia. Kita ada tempat kita dan kita ada masa kita. Alam jin lain. Dia bukan duduk tempat kita ni. Dia lain, dia alam dia lain. Sebab tu kita tak dapat tengok dengan mata kita, sebab dia alam lain. Dan masa dia juga lain. Malaikat juga lain. Sebab tu kita tak boleh reka satu alat canggih lagu mana pun untuk mengesan jin, tak boleh. Walaupun tuan-tuan tengok ada orang buat kan alat, bila bunyi jin lalu, tipu tuan-tuan. Tak ada. Malaikat pun sama, kita tak dapat kesan sebab dia alam lain. Tempat dia lain, ruang dia lain, masa dia lain. Tak sama. Alam barzakh dalam kubur kan. Kan orang dia azab dalam kubur. Siapa baik dapat nikmat, siapa jahat dia azab dalam kubur. Sebut dalam hadis, bila malaikat pukul orang dalam kubur tu, orang yang maksiat lah, jahat, dia akan menjerit dengan jeritan dia yang didengari oleh seluruh makhluk. Binatang pun dengar. Bila orang dalam kubur kena pukul tu, penduduk langit bumi dengar. Dia menjerit sakitnya dia. Cuma yang tak dengar ni dua je, manusia dan jin. Kalau manusia dengar, jin dengar, kita tak duduk sini ya tuan-tuan, duduk dengar orang menjerit tepi tu lah. Kot ada yang kena seksa. Kot ada yang tak semayang ke, okay, mati dengan bawa dosa besar. Jadi tuan-tuan, kenapa kita tak dengar? Sebab dia alam lain. Orang putih tuan-tuan nak kaji alam barzakh ni, sebab orang putih pun percaya. Kristian percaya, Yahudi percaya. Dia panggil apa? Kehidupan setelah mati. Kristian percaya, Yahudi percaya. Dia pun buh kamera dalam kubur. Kamera. Tengok kok mana tahu malaikat mai ke. Tapi tak ada. Yang ada hanyalah mayat yang berubah. Mayat berubah kan, daripada gini sampailah rosak, sampailah habis. Jadi tuan-tuan, kenapa kita tak dapat trace? Sebab dia alam lain. Alam barzakh ada tak? Ada. Alam barzakh memang ada. Sekarang ada alam barzakh dah. Orang yang mati di alam barzakh. Tapi kita tak dapat trace alam barzakh. Dia alam lain. Tempat dia lain, masa dia lain. Jadi tuan-tuan, tempat dan masa ni jangan kita fikir Allah terikat dengan tempat dan masa. Sebab tempat dan masa ni pun lain-lain. Alam ni macam ni, alam ni macam ni, alam ni. Allah jadikan alam ni. Bila sebut alam, tempat, masa dan ada makhluk dalam tu. Kita duduk alam manusia, ni tempat kita. Betul tak? Matahari, bulan, ini semua alam manusia. Dalam alam manusia. Dan sistem masa. Dan saya pernah sebut kat tuan-tuan, banyak cerita orang yang pernah dicolek oleh bunian. Tahu bunian kan? Bunian ni jin lah tuan-tuan. Ada yang kata orang, ada yang kata bunian ni orang pakai Ferrari, ada orang sebut. Tak ada lah bunian pakai Ferrari tuan-tuan. Tapi bunian tu memang ada lah. Dan cerita ni memang betul pun tuan-tuan. Pada zaman Sayyidina Umar pun dah ada dah. Zaman Sayyidina Umar ada orang tu nak pergi sembahyang isyak, dia kena tawan. Jin tangkap dia. Dia nak pergi sembahyang isyak. Jin colek dia. Dan dia dipenjarakan di penjara jin. Dia rasa sesatnya, rupanya 4 tahun. Dia rasa tak 4 tahun. Tu yang isteri dia jumpa Sayyidina Umar, suami dia hilang. Sayyidina Umar suruh tunggu Ustaz. Cukup 4 tahun, Sayyidina Umar ceraikan dia. Dia sebagai khalifah kan. Suami dia hidup tapi suami dia di alam jin. Jadi bila dia jumpa Sayyidina Umar kata dekat isteri dia, Sayyidina Umar ceraikanlah. Suami hang dah matilah. Ceraikan, isteri dia pun kahwin lain. Sebab tu yang MH370 yang hilang tu kan, kita pegang fatwa 4 tahun ni. Betul tak? Sebab tu yang 370 kan? Yalah yang jatuh laut Hindi tu kan. Kereta dia pun masih banyak lagi di KLIA, ada lagi kereta dia pun. Kereta dia pun masih ada di situ. Jadi orang yang dalam tu semua telah dihukum sebagai mati. Walaupun kita tak tahu dia pun mati tak mati, tapi dihukum mati. Dianggap mati. Jadi dia pun punya bini pun boleh kahwin lain dah. Harta pusaka dia pun dah dibahagikan dah. Kita ambil fatwa Sayyidina Umar 4 tahun saja. Siapa hilang 4 tahun 4 tahun. Penduduk Kuala Gula ni kalau hilang, siapa-siapa lah 4 tahun. Bini dia tunggu 4 tahun je. Dah 4 tahun jumpa hakim, lelaki dah tak ada 4 tahun, tak kira lah dia lari ke, menyorok ke, dia mati ke, kena bunuh ke, orang lempak lombong ke, 4 tahun saja. Lepas tu qadi boleh ceraikan. Ini tempoh yang paling pendek. Inilah biasanya yang kita pegang. Kalau ikut pandangan, ada setengah pandangan tu panjang sangat. Kena tunggu agak-agak dia mati, susah lah. Kalau dia hilang 25, kena dalam agak-agak umur dia 70 baru isteri dia boleh kahwin lain.
Orang macam tu isi dia pun 70 lah tuan-tuan. Jadi kita tak pegang fatwa ni tuan-tuan, kita pegang 4 tahun saja. Tempoh yang paling pendek 4 tahun. Jadi zaman Sayyidina Umar, lelaki ni kena colek dengan jin. Duk dalam menjara jin, duk alam jin, duk dalam menjara jin. Ini ada zaman Sayyidina Umar. Dia rasa sesat, rupanya dah, sebab tu orang yang hilang dalam hutan boleh jadi jin yang tangkap dia. Kan ada orang hilang kan, acap lah benda, boleh jadi jin yang tangkap dia, betul. Nah, sebab tu kadang-kadang polis ke bomba tak jumpa, dan bomba pun kadang-kadang dia tak nafikan boleh jadi ada unsur-unsur mistik. Dan boleh jadi jin tangkap dia. Macam zaman Sayyidina Umar pun dah jadi dah. Biasanya orang yang kena tangkap dengan jin, dia tak akan rasa lama. Dia rasa macam sat je. Rupanya alam manusia dah lama. Masa tu lain. Dia tak sama tuan-tuan. Macam saya tengok ada satu orang cerita di Teluk Intan tu, dia hilang lama. Hilang lama. Lepas tu lepas balik, jumpa balik kampung ni, kawan saya cerita. Dan dia kata dia masuk hutan, dia komando. Masuk hutan seorang-seorang dia. Jin tangkap dia. Jin tangkap dia. Dah lama dia hilang. Itu baru jin lepas dia. Cerita pelik-pelik lah. Memang benda tu zaman Sayyidina Umar dah jadi dah. Dan ada satu gunung di Indonesia tu, memang kerap orang hilang. Kerap sungguh orang hilang. Satgi hilang. Tapi jumpa balik. Ada yang satu tu dia mimpi dia hilang. Dia masuk dia naik gunung tu, dia hilang. Kemudian dia cerita sekejap je, dia jumpa satu orang perempuan, bagi dia makan roti, dia makan, kemudian dia balik, rupanya dah sebulan dia hilang. Dia rasa baru beberapa hari saja. Tuan-tuan nampak tak? Masa tu bukan mutlak. Ni masa kita duduk ni, masa alam kita. Masa alam jin lain, alam malaikat lain. Dia tak sama tuan-tuan. Jadi masa dan tempat ni Allah yang jadikan. Jadi Allah Ta'ala mana nak ada permulaan. Kita duk fikir mula pasal kita terikat dengan masa. Betul tak tuan-tuan? Jangan fikir Allah macam makhluk. Gitu. Kalau macam kita ada permulaan, betul tak? Kerana orang fikir kan, saya lahir tahun 80-an. Tuan-tuan mungkin 70-an, mungkin ada 50-an. Allah tahu bila. Tuan-tuan jangan fikir tu. Itu makhluk. Itu fikiran makhluk tuan-tuan. Kita terikat dengan bila kita lahir. Allah Ta'ala tak. Kerana Allah yang menjadikan masa. Dan Allah Ta'ala tidak ada permulaan. Baik, kemudian Allah itu azali dan abadi. Ini dalam kitab fiqh sebut azaliyun abadiyun. Apa makna azali? Azali maksud dia tidak ada permulaan. Tuan-tuan kalau disebut azali ni, tuan-tuan ngaji ni sebut azali ni, dia nak gambarkan satu keadaan tidak ada apa-apa, hanyalah ada Allah. Itu makna azali. Boleh tak? Bila sebut azali, dia satu keadaan yang ada hanyalah Allah. Kadang-kadang dia sebut zaman azali, tapi tak tepat sangat lah. Sebab zaman tu macam masa kan. Tapi azali tu merujuk satu keadaan hanya ada Allah Ta'ala sahaja. Tidak ada cahaya, tidak ada kegelapan, tidak ada masa, tidak ada tempat. Tuan-tuan tak boleh fikir tuan-tuan. Pasal kita duduk dalam masa. Dan masa ni saya pernah sebut tuan-tuan, masa ni antara makhluk Allah yang sangat hebat. Masa lah. Tuan-tuan nak tengok hebat tak hebat masa, tuan-tuan tengok muka tuan-tuan lah. Betul tak tuan-tuan? Kita tua ni dengan berlalunya masa. Betul tak? Dulu kita kecil, kita muda, kita kuat. Berlalunya masa kita tua, mata yang nampak tak nampak, lutut yang kuat, lemah, tangan yang kuat, lemah. Betul tak? Badan yang sihat menjadi lemah, api yang menyala menjadi padam, benda yang baru menjadi lama, rumah yang kukuh menjadi buruk. Berlalunya masa, seluruh dunia berubah. Masa hebat tuan-tuan. Tak ada orang yang boleh menahan diri daripada masa, tak ada. Itu hebatnya masa. Tuan-tuan beli baju baru, letak kat rumah tuan-tuan, biar lagi 10 tahun buruk lah tuan-tuan baju tu. Betul tak? Beli kereta, biar 100 tahun. 100 tahun jadi besi buruk lah tuan-tuan. Berlalunya masa, seluruh dunia berubah. Sebab tu tuan-tuan ingat cerita Nabi Uzair kan? Nabi Uzair alaihi salam. Waktu dia tertidur tu 100 tahun kan? Nabi Uzair tertidur. Nabi Uzair tak ada apa ni. Hidup 100 tahun tidur. Makanan Nabi Uzair juga macam baru beli. Yang terkena kesan masa ni hanyalah keldai Nabi Uzair. Keldai Nabi Uzair ni dia mati. Dia mati, dia kemudian dia bersepah tulang belulang dia, hancur tulang belulang dia. Dan Nabi Uzair bangun, Nabi Uzair tengok bagaimana Allah Ta'ala jadikan balik keldai Nabi Uzair. Tapi saya nak cerita tu,
Nabi uzi dengan makanannya tak terkena kesan masa. Kerana Allah Ta'ala tak izinkan kesan masa. Kalau makanan Nabi uzi tu, tuan-tuan beli mi lah, mi goreng, tuan-tuan biar 100 tahun. Jadi apa mi tu? Saya ingat tak jadi mi dah lah tuan-tuan kalau 100 tahun tu. Tuan-tuan beli roti, biar 100 tahun. Jadi apa roti tu? Nasi lemak, kari pak, simpan kat rumah, 100 tahun pula kita ambil. Jadi apa tuan-tuan? Tapi makanan Nabi Uzair ni Allah Ta'ala lindung daripada terkena kesan masa. Berlalunya masa, makanan Nabi Uzair tak jadi apa. Tapi saya nak cerita masa itu hebatlah. Dengan berlalunya masa, seluruh dunia berubah. Boleh lah. Dan Allah Ta'ala ni, azali ni boleh sebut azali, satu keadaan belum ada masa, belum ada tempat, belum ada apa-apa, hanyalah Allah. Boleh tuan-tuan? Tapi kalau tuan-tuan fikir, tak boleh fikir lah ustaz. Memang tak boleh fikir pun. Pasal apa tuan-tuan? Pasal selama kita hidup, benda yang ada semua bertempat. Betul tak tuan-tuan? Pasal apa? Yang kita tengok semua makhluk. Kita pernah tengok Tuhan. Yang kita tengok bertempat semua makhluk. Dan semua benda yang kita pernah tengok adalah ada mula dia. Betul tak? Semua ada mula. Saya ada mula, tuan-tuan ada mula. Pasal apa tuan-tuan? Pasal semua yang kita tengok tu semua makhluk. Jadi ada mula, ada tempat dia. Ada pun Tuhan, Tuhan menjadikan mula dan Tuhan menjadikan tempat. Boleh tuan-tuan? Kita tak dapat bayangkan, tapi kita dapat tahu dan kita beriman. Jelas kan? Kita tahu perkara itu, Allah Ta'ala menjadikan tempat dan masa. Allah Ta'ala menjadikan segala-galanya. Ada satu keadaan hanya ada Allah, tidak ada tempat dan masa. Kita beriman. Boleh fikir tak tuan-tuan? Tak boleh. Hatta kalau saya kata kat tuan-tuan, tuan-tuan boleh fikir nak buat bom nuklear? Tuan-tuan boleh fikir macam mana nak buat bom nuklear? Tuan-tuan tak tahu macam mana buat bom nuklear. Sebab kita tak ada kemahiran tu. Tak tuan-tuan? Apatah lagi kita nak fikir tentang Allah. Kalau saya fikir kat tuan-tuan, tuan-tuan boleh fikir tak macam mana nak buat seekor gajah? Gajah kita pun tak boleh fikir. Pasal kita tak pernah, manusia tak pernah boleh menghidupkan benda yang mati. Tak boleh. Sebab itu di luar kemampuan akal kita. Boleh lah. Walaupun kita tahu gajah tu hidup, kita nampak depan mata kita, tapi boleh tak tuan-tuan fikir macam mana nak jadikan seekor gajah? Kita buat sendiri dalam makmal, bukan melalui betina melahirkan dia. Kita pun tak boleh fikir tuan-tuan. Ataupun kita pernah fikir macam mana nak hidupkan orang yang mati. Kita pun tak boleh fikir. Kalau orang dah mati ni memang tanam ya, tak ada jalan ni dah tuan-tuan, tak boleh bagi hidup dah. Walaupun kita tahu hidup mati kan, tuan-tuan hidup, nanti kita pun akan mati. Kita tahu ada hidup ada mati. Tapi kalau tanya tuan-tuan, boleh fikir macam mana nak bagi hidup orang mati? Kita tak boleh fikir. Pasal ilmu kita tak sampai. Apatah lagi tuan-tuan nak fikir satu keadaan hanya ada Allah, tidak ada tempat dan masa. Kita tak boleh fikir. Akal kita terbatas. Boleh kot tuan-tuan? Itu poin dia tu. Cukup tuan-tuan tahu dan tuan-tuan beriman. Itu poin dia. Itu tauhid. Tuan-tuan tahu dan tuan-tuan beriman. Bukan tuan-tuan bayang. Saya pernah sebut kat tuan-tuan. Ada satu ustaz saya pernah jumpa. Dia fikir Allah. Dia fikir. Allah kat mana dia fikir? Dia fikir. Sampai tahap dia kata Allah ni macam gas. Ni semua Allah ni. Allah. Oh teruk tuan-tuan. Jadi gelong tuan-tuan. Ni yang hang tunjuk ni alam manusia. Adakah Allah duduk dalam alam manusia? Ada alam jin, ada alam malaikat, ada alam barzakh. Ni alam manusia. Allah jadikan semua. Semua alam Allah jadikan. Allah Ta'ala tak terikat dengan mana-mana. Jangan fikir makhluk macam Tuhan. Boleh tak? Ataupun Tuhan macam makhluk. Itu silap. Dan ingat saya pernah bagi contoh kat tuan-tuan kan. Dulu saya bagi contoh. Saya nak bagi contoh lagi lah. Ada saya bagi contoh. Kawan saya Muhammad masuk hospital, melahirkan anak lelaki, anak perempuan. Saya nak tuan-tuan jawab lelaki perempuan. Ada saya bagi contoh. Kawan saya nama Muhammad, masuk hospital taping, dia beranak. Tuan-tuan jawab, anak lelaki, anak perempuan dia dapat? Lelaki? Macam mana imam boleh jawab? Saya ada kawan nama Muhammad. Dia masuk hospital taping, dia beranak, dapat anak lelaki, anak perempuan. Tuan-tuan takkan boleh jawab. Pasal apa?
Sejak bila Muhammad beranak? Betul tak tuan-tuan? Ta'arif lelaki tak beranak. Itu ta'arif lelaki. Ta'arif Tuhan tak bertempat. Ta'arif Tuhan tak terikat dengan masa. Pasal tempat dan masa Tuhan yang jadikan. Itu ta'arif Tuhan. Ta'arif Tuhan dia tak duduk dalam makhluk dia. Ni macam makhluk. Senang kata apa yang kita tengok, apa yang kita lihat, itu semua makhluk. Betul tak? Kita tengok kipas, tengok angin, tengok cahaya, tengok kegelapan, itu semua makhluk. Jangan kita bayangkan makhluk yang ada dalam kepala ni, kita pergi bayang ke Tuhan. Itu silap. Kita tak boleh bayang langsung Tuhan. Kita tahu sifat Tuhan dan kita beriman. Boleh tak? Itu saya kata tuan-tuan, so tuan-tuan fikir tentang bagaimana nak menghasilkan bom nuklear. Tuan-tuan tak ada langsung gambaran. Ilmu tak ada. Apatah lagi nak fikir tentang Tuhan. Kemudian, dan abadi. Abadi ini maksudnya tidak ada perakhiran. Tidak ada kesudahan. Baik, selama-lamanya. Wujudnya tiada permulaan dan tiada penghabisan. Wujud Allah tidak ada permulaan, tidak ada penghabisan. Kerana dialah yang menjadikan seluruh makhluk. Itu saya sebut tu. Sebabnya semua Allah jadikan. Termasuklah masa dan tempat. Yang kita kata bila ni makhluk. Bila tu makhluk. Bila tu maksud dia masa. Dan bila tu pun Allah jadikan. Bila yang kita katanya tu, bila tu Allah jadikan. Kemudian, dan tiada satu makhluk pun yang terdahulu daripadanya. Tidak ada makhluk yang terdahulu. Mana ada? Tidak ada yang terdahulu daripada Tuhan. Itu takrif Tuhan. Kalau ada terdahulu daripada Allah, maka Allah bukan Tuhan. Betul tak? Kalau ada terdahulu pada dia. Kenapa kalau kita fikir? Kalau orang terfikir lah. Kalau Allah Ta'ala itu, katakanlah A menjadikan Allah. Siapa yang menjadikan A? Betul tak? Kita kata B lah. B yang menjadikan A. Siapa menjadikan B? C jadikan B. Siapa jadikan C? Tak habis tuan-tuan. E, F, G, tak habis tuan-tuan. Sebab tu hujung dia alam ni ada satu Tuhan yang mutlak. Kuasanya mutlak, kehendak dia mutlak, dan dia ada Tuhan tiada bandingnya dengan makhluk. Dialah menjadikan langit dan bumi. Boleh tuan-tuan. Bagaimana kita nak kenal? Kita tengok Quran dan kita tengok hadis. Cuma tuan-tuan, ni soalan susah sikit. Kadang orang tanya kan, ni etis tanya lah. Saya, yang jadikan saya Allah. Saya jadi cikgu, KPM nanti. Tuan-tuan semua Allah jadikan. Imam jadi imam, yang lantik adalah jabatan agama. Siapa pengurusi masjid sekarang ni? Masjid Jumaat ni. Siapa lantik? Tuan-tuan lantik. Itu jabatan agama lantik. Tuan-tuan, siapa lantik Allah jadi Tuhan? Itu fikir tuan-tuan. Itu etis saja soalan. Saya makhluk gajah, rimau. Ada orang jadi Perdana Menteri, orang pilih dia jadi Perdana Menteri. Ada orang jadi raja, keturunan. Betul tak? Ada orang jadi engineer, syarikat lantik dia. Ada orang kerja dengan jabatan tanah lantik dia, kerajaan ambil. Siapa lantik Allah jadi Tuhan? Tiba-tiba duduk jadi Tuhan, satu tempat yang sangat hebat. Kehendak dia mutlak, semuanya mutlak. Siapa lantik dia? Saya berhenti di sini, tuan-tuan fikir. Boleh tuan-tuan lagu tu? Panjang gitu. Masa. Tapi itulah soalannya etis tanya. Sehingga kan etis punya kesimpulan etis. Dan itulah yang seorang ulama di Mesir, dia jadi etis. Dia ulama asalnya. Quran hafal, hadis hafal, ngaji agama hebat, tulis banyak kitab, dia jadi etis. Antara sebabnya yang ni lah. Dia tak boleh fikir. Siapa lantik Allah jadi Tuhan? Kenapa aku yang tak jadi Tuhan? Dia fikir lagu tu. Nama dia Abdullah Al-Qasimi nama dia. Asalnya ulama, Quran hafal semua, hadis hafal, ngaji di Saudi, ngaji di Al-Azhar. Kemudian dia jadi pening apabila dia fikir macam mana Tuhan ni boleh tiba-tiba jadi Tuhan, power pula tu. Duduk di tempat orang kena taat pada Tuhan, tak taat masuk dalam neraka.
Siapa jadikan Tuhan? Itu yang dia menjadi persoalan dalam hati dia, dan dia tak dapat jawab, dan dia mati dalam keadaan ateis sampai mati. Antara buku yang ditulis adalah Al-Kaun Yu'arriful Ilah. Kata ateis, dan dia lah, dia boleh dianggap sebagai ketua ateis Arab lah. Dia kata Tuhan ni sebenarnya bukan ada pun. Tak kira lah Tuhan tu Allah ke, Tuhan agama Hindu ke, Tuhan agama Buddha ke, Tuhan agama Kristian ke, Yahudi. Dia kata Tuhan ni tak ada pun. Al-Kaun Yu'arriful Ilah, sebenarnya makhluk lah yang menjadikan Tuhan. Tahu tak? Maksudnya Tuhan tu tak ada, tapi makhluk lah menganggap yang ni Tuhan. Yang ni Tuhan. Orang Islam anggap ini Tuhan. Orang Hindu anggap ni Tuhan. Orang Kristian anggap ni hutan Tuhan. Sedangkan Tuhan tu tak ada. Makhluklah yang mentakrifkan Tuhan. Makhluklah yang mendefinisikan Tuhan lagu mana. Tuhan tu bukan ada pun. Itu buku dia tuan-tuan. Al-Kaun Yu'arriful Ilah. Makhluklah yang mentakrifkan Tuhan, yang menjadikan Tuhan, yang menjadikan Tuhan ada dalam diri dia. Sebenarnya Tuhan tu tak ada pun. Saya berhenti di sini, tuan-tuan fikir lah tuan-tuan. Baik tuan-tuan. Macam mana kita nak jawab? Itu dia, macam mana nak jawab tuan-tuan? Susah juga tu nak jawab tu. Siapa yang melantik Allah menjadi Tuhan? Yang pertama tuan-tuan, macam ni. Saya sebutlah tuan-tuan, jangan kita letak kefahaman makhluk pada Tuhan. Tak? Kalau saya jadi cikgu, Kementerian Pelajaran ambil, sebab saya makhluk. Tak tuan-tuan? Imam jadi imam, jabatan lantik pasal imam juga makhluk. Tak? Kita berhajat pada makhluk. Allah jadi Tuhan, siapa lantik Allah jadi Tuhan? Kalau ada orang lantik Allah jadi Tuhan, Allah bukan Tuhan. Tuan-tuan faham tak? Kalau ada orang lantik Allah jadi Tuhan, Allah bukan Tuhan. Yang lantik itu lagi Tuhan lagi. Nampak tu? Ta'arif Tuhan tak dilantik. Ta'arif Tuhan ini berkuasa mutlak, berkehendak mutlak. Cuma isunya macam mana kita nak buktikan? Macam mana nak buktikan? Jawapan dia. Macam mana kita nak buktikan tu? Yang Allah itulah Tuhan yang sebenar-benarnya, dan Allah itulah Tuhan yang hakiki dan sebenar-benarnya. Macam mana nak buktikan? Mudah saja. Tengok Al-Quran. Tuan-tuan, itu saja Al-Quran. Yang sampai sekarang manusia tak boleh buat apa. Dalam Quran Allah Ta'ala kata apa? Kata Allah, mudah saja Allah Ta'ala cabar manusia. Kalau ada di kalangan manusia ni yang tak yakin Quran yang ada depan kita ni, Quran dalam handset tuan-tuan ni, kalau siapalah rasa terdetik ragu-ragu ataupun dia tak yakin, betul ke Quran ini adalah kalam Tuhan sekalian alam? Quran kan kalamullah. Quran itu adalah mesej daripada Tuhan sekalian alam. Apa yang ada dalam Quran itu adalah mesej. Itu pesanan daripada Tuhan sekalian alam untuk makhluk. Itu Quran. Kalau siapa rasa ragu, betul ke Quran ini mesej daripada Tuhan sekalian alam? Allah Ta'ala sebut dalam Quran dah. Kata Allah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Kalaulah kamu ni berasa ragu, mimma nazzalna ala abdina, pada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yakni Quran. Siapa-siapa? Orang Islam ke? Bukan Islam ke? Dia rasa ragu-ragu, betul ke Quran ni daripada Allah? Betul ke Quran ni daripada apa? Quran ni daripada Allah Tuhan sekalian alam. Dunia ni, langit bumi ni ada Tuhan, iaitu Allah, dan Tuhan itulah Quran itu kata-kata dia. Kata Allah dalam Quran, kalau ada orang yang rasa ragu-ragu, fa'tu bi suratin min mislih, buat satu surah satu surah sahaja buat. Satu surah. Kita ada 114 surah, buat satu je. Wad'u syuhada'akum min dunillah. Carilah penolong kamu selain pada Allah. Panggil semua manusia, panggil semua jin. In kuntum sadiqin, kalau hampa betul-betul benar. Tak boleh buat tuan-tuan. Tuan-tuan tak boleh buat Quran. Kenapa saya kata tak boleh? Ajibnya Quran ni tuan-tuan, Allah Ta'ala jaga hebat tak hebat Quran ni. Tuan-tuan baca Quran dengan berlagu, dengan tuan-tuan baca tahiyat akhir berlagu, boleh beza ke tak boleh beza? Intonasi saja. Beza tak beza? Itu pun dah beza tuan-tuan.
Tuan-tuan bawa ada lagu Taranum Nahwan. Tahu Taranum Nahwan ke? Hijaz ke? Bayati ke? Tuan-tuan baca doa iftitah selain pada Quran. Doa iftitah ke? Doa kunut ke? Ataupun syair Arab ke? Tuan-tuan baca lagu-lagu mana pun dengan Quran lain tuan-tuan. Dan orang buat kajian di Universiti Boston di Amerika Syarikat, yang dengar itu bukan orang Arab dan bukan Islam. Bagi dia dengar Al-Quran, bagi dia dengar nasyid Arab, bagi dia dengar apa dia? Qasidah macam-macam. Dia pun tak tahu mana Quran sebab dia pun bukan Islam. Mana qasidah, mana syair dia pun tahu, tapi dia dengar Quran lain. Sebab tu tuan-tuan berlagu tahiyat akhir, tuan-tuan tahiyat akhir, tuan-tuan berlagu At-tahiyyatu, tuan-tuan tahu buat lagu kan. Dia takkan sama dengan Quran. Betul. Lain dia punya pitching dia tuan-tuan. Pitching dia pun lari. Betul. Bukan kita yang tak buat. Zaman Nabi lagi. Zaman Nabi SAW, orang Arab itu, orang Arab yang paling hebat bahasa Arab. Sekarang ni orang Arab tak macam zaman Nabi lah. Sebab dia pada bercampur. Zaman Nabi, kafir Quraisy tu kafir yang paling hebat bahasa dia. Dia pun tak boleh buat walaupun satu surah. Ada dia pun cuba buat. Inna atainakal kautsar. Itu pun ada, memang merapu tuan-tuan. Kita baca sedap. Inna atainakal kautsar. Tuan-tuan cuba bubuh benda lain. Dia jadi lain tuan-tuan. Allah jaga Quran. Dulu ada satu Quran yang tidak mendapat KDN, kelulusan Kementerian Dalam Negeri kan. Ada Quran. Ada orang kampung tua baca. Kampung tua. Dia ambil gambar, dia hantar ke saya, Ustaz, Quran ni salah. Selang beberapa hari viral. Rupanya ada Quran yang salah. Dia hanya tambah 3 perkataan saja. Tuan-tuan bayangkan, orang kampung tua pun perasan. Orang kampung tua perasan. Hantar mesej dia dan viral lah. Quran itu tidak mendapat kelulusan KDN dan dia salah cetak. Sebab Quran yang cetak ni dia ada kelulusan KDN. Kementerian Dalam Negeri. Silap. Allah Ta'ala jaga tuan-tuan. Dan tidak ada dalam dunia ni tuan-tuan, kitab, pertama kita tak boleh buat. Jin dan manusia tak boleh buat. Itu dia punya kecantikan bahasa ya tuan-tuan. Kecantikan bahasa susunan ni kita tak boleh buat. Makna dia lagi tak boleh buat lah. Dia punya bukti saintifiknya saya pernah sebut kat tuan-tuan dulu kan. Panjang cerita tu. Tapi saya nak bagi dalam ayat yang lain kata Allah, qul la inishtama'atil insu wal jinnu ala ayatu misli hadzal Qur'an la ya'tu misli. Walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira. Kalaulah manusia dan jin berpakat nak buat Quran, takkan boleh buat. Sekalipun jin dan manusia ni semuanya saling tolong-menolong. Quran Allah Ta'ala cabar. Buat. Kalau boleh buat. Kalau tak percaya Quran ni bukan daripada Allah, buat. Tak boleh buat. Baik. Yang kedua tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut lagi, afala yatadabbaruna al-Quran. Kenapa manusia ni tak menghayati makna Al-Quran? Walau kana min indillah, kalau Quran ni bukan daripada Allah, yakni Tuhan yang sebenar-benarnya. Saya pernah sebut kat tuan-tuan, Allah itu Tuhan yang sebenar-benarnya. Kalaulah Quran ni walau kana min indi ghairillah, kalau Quran ni bukan daripada Tuhan yang sebenar-benarnya, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, pasti ada banyak salah dalam tu. Tuan-tuan, Quran yang tebal tu dah hampir 1500 tahun orang cari salah, tak ada salah. Walaupun sikit salah pun tak ada. Allah Ta'ala cabar cari. Kalau ada salah, cari. Dari segi saintifik ke, dari segi apa benda, biologi ke, biologi, saintifik, fizik, ada sebut dalam tu tuan-tuan. Tak ada salah tuan-tuan. Itu yang mencengangkan. Allah Ta'ala cabar. Dan tuan-tuan lagi satu. Allah Ta'ala sebut, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudakkir. Kata Allah, kami jadikan manusia senang mengingati Al-Quran. Tuan-tuan, ada tak dekat dunia ni kitab yang tebal macam Quran, orang hafal daripada A sampai Z? Ada tak tuan-tuan? Mana ada? Quran ni je orang boleh buat. Quran ni tuan-tuan punya ramai orang hafal daripada Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas. Tuan-tuan percaya kitab lain yang orang boleh hafal macam tu? Allah Ta'ala sebut Quran ni dimudahkan untuk ingat. Mana kitab Veda ke sama Veda ke Tripikata ke, tak ada orang boleh buat lagu tu. Quran Allah mudahkan. Hatta tuan-tuan kalau Quran ni hilang sekarang, Quran yang dekat dunia ni, mushaf ni hilang semua, boleh tulis balik sebiji. Yang pertama, Quran yang tuan-tuan pakai memang asalnya tulis tangan. Orang yang tulis tu pun hidup lagi. Nama dia Osman, dia berada di Mekah.
Dia tulis tangan, kemudian dicetak, di print, bohlam handset, asalnya dia tulis tangan. Tuan-tuan tahu, di luar negara, mereka hafal Quran dengan tulis. Hafal tulis. Kalau Quran semua hilang, mereka boleh tulis sebiji balik. Sebiji boleh tulis. Sampai macam tu Allah Ta'ala jaga, tuan-tuan. Kalau Amerika, Rusia berpakat ambil semua Quran yang ada kat dunia ni, bakat. Adakah orang Islam akan hilang Quran? Tidak sama sekali. Pasal ada ribuan, mungkin ratus ribu, mungkin juta yang hafal Quran dan boleh tulis. Sampai macam tu Allah Ta'ala jaga Quran, tuan-tuan. Allah Ta'ala jaga dalam dada-dada, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan, itulah bukti Quran, Islam, Allah itulah Tuhan yang sebenar-benarnya. Kita kenal Allah melalui Al-Quran. Baik, seterusnya, tuan-tuan. Kedua sifat qidam dan baqa' bagi Allah itu merupakan yang hakiki dan sebenar-benarnya, tidak seperti yang terdapat pada satu yang lain. Sebenar-benarnya lah, bukan pada yang lain. Contoh, tuan-tuan, macam kita mati nanti masuk syurga, kita tak mati dah. Tuan-tuan ingat, kita mati sekali je, lepas tu tak mati lah. Jadi tuan-tuan jangan sia-siakan hidup tuan-tuan kat dunia ni. Itulah nasihat saya pada tuan-tuan dan diri saya dululah pun, tuan-tuan. Tuan-tuan, kita hidup dunia 60 tahun, 70 tahun. Saya ingat dalam ni 80 pun tak ada 80. Ada seorang tu, mana tu? Oh, sakit dah. Enggak, Allah beri kesembuhan pada dia. 80 ada, 80. 70 lebih, 90. Tuan-tuan mati je nanti. Macam kawan-kawan kita kat sebelah tu lah, bawah hutan sawit tu lah. Tahu? Kawan kita sebelah tu, bawah pokok sawit, kubur. Kawan-kawan kita kat situ, tuan-tuan, mereka tak mati dah. Sampai bila tak mati? Sampai bila-bila. Allah, bukan mereka tu baqa', Allah yang mengekalkan mereka. Sebab tu jangan sia-siakan hidup. Jangan disebabkan hidup susah, malas semayang. Hang mati nanti teruk. Hidup sebenar bukan kat dunia, hidup sebenarlah di akhirat. Kat dunia ni kita diuji kurang harta, betul tak? Kita diuji dengan macam-macam ujian. Pasal apa, tuan-tuan? Pasal Allah Ta'ala nak bagi kita hidup yang sebenar di akhirat tu. Hidup sebenar di akhirat. Mati, tuan-tuan, kita tak mati dah. Di alam barzakh. Habis alam barzakh, kiamat kan? Hisab, di padang mahsyar, lepas tu hisab, titian sirat, masuk syurga, masuk neraka. Tak mati dah, tuan-tuan. Bukan sekadar tak mati, tak tidur lah. Dia nak bagi tahu, tidur pun tak. Ahli syurga mana ada tidur? Tak best lah duduk syurga minta tak tidur. Tuan-tuan nak tidur lagu mana? Tuan-tuan pun tak ada rasa nak mengantuk. Ahli syurga tak ada rasa mengantuk, tak ada rasa nak tidur. Pasal tidur itu juga adalah satu daripada ciri-ciri mati. Mati kan tidur kan, ciri kelemahan lah. Ahli syurga dia tak ada tidur, dia tak ada mengantuk, tak ada teringin pun nak tidur tu. Ahli neraka boleh tidur, nak tidur apa duduk kena bakar lah. Sebab tu jangan sia-siakan hidup kita sekejap kat dunia ni. Pasal kita dah mati, perjalanan kita panjang sepanjang-panjangnya. Baik, tapi kita panjang tu Allah yang kekalkan kita. Bukan kita yang hidup ni, Allah yang kekalkan umur kita di syurga selama-lamanya. Berapa dalil pada Al-Quran? Firman Allah ayat 3 surah Al-Hadid. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang maha pertama. Pertama maksud dia tidak ada permulaan lah. Dan dialah yang maha akhir. Nanti hari kiamat makhluk mati semua. Allah Ta'ala tak. Maha terang, maha tersembunyi. Maha terang ni apa, tuan-tuan? Bukti kewujudan Allah tu depan mata, tuan-tuan. Boleh, itu makna wahwa zahir tu. Adanya Allah ni depan mata, tak ada orang boleh nafikan. Macam mana? Lepas tu sebut juga batin, Allah Ta'ala juga tersembunyi, macam berlawanan. Macam mana kita nak faham, tuan-tuan? Dia macam ni. Zahir kewujudan Allah tu memang jelas macam mana matahari, tuan-tuan. Saya pernah sebut kat tuan-tuan, apa bukti kewujudan Allah? Mudah saja. Kalau tuan-tuan balik rumah tuan-tuan, tiba-tiba tuan-tuan tengok TV kena curi, handset kena curi, lepas tu apa lagi tuan-tuan punya, kereta kena curi, motor kena curi. Makna dia apa? Ada orang masuk ke tak masuk rumah tuan-tuan? Itu bukti je lah ada orang masuk. Betul tak, tuan-tuan? Tuan-tuan masak nasi, pergi nak makan, tengok-tengok separuh dah ada orang makan. Bukti ada orang makan tadi. Betul tak, tuan-tuan? Bukti ada orang makan. Tuan-tuan, adanya Allah, mana bukti dia? Alam semesta. Ni alam yang tuan-tuan duduk ni, itulah bukti adanya Tuhan. Takkanlah tuan-tuan fikir alam ni jadi sendiri. Takkan tuan-tuan fikir lagu tu.
Saya pernah sebut kat tuan-tuan dulu kan, kalau tuan-tuan balik rumah tuan-tuan ada Ferrari depan rumah tuan-tuan. Takkanlah tuan-tuan fikir Ferrari ni jadi sendiri. Takkan tuan-tuan fikir macam tu. Kalau tuan-tuan manusia normal, tuan-tuan takkan fikir macam tu. Tuan-tuan akan tanya, panggil bini tuan-tuan kan, Mak Hang ni kereta siapa? Tu dah akan panggil ni, kita akan tanya kereta siapa. Balik rumah ni tengok atas meja ada handset iPhone 13 Pro Max 6,000 lebih tu kan. Dia akan tanya ni siapa punya ni? Anak kita punya agak. Tuan-tuan mesti tanya siapa punya. Tuan-tuan mesti tanya siapa punya. Tuan-tuan main masjid, tengok ada motor besar depan masjid. Tuan-tuan akan terfikir apa? Ish, Setiausaha punya motor ke? Tuan-tuan terfikir. Tuan-tuan takkan terfikir, motor ni terkeluar pada tanah ni. Tak ada orang fikir lagu tu. Tak ada orang fikir lagu tu, tuan-tuan. Tuan-tuan balik rumah ni tengok atas meja, Allah, nasi Arab. Oh, Masya Allah. Nasi Arab, kambing, tuan-tuan. Tuan-tuan fikir apa? Bini aku masak, tak pun anak aku beli. Tuan-tuan tak terfikir, ini turun, keluar jadi sendiri. Tuan-tuan takkan fikir lagu tu. Takkanlah tiba-tiba bumi yang lebih hebat, langit yang lebih hebat, bintang, segala planet yang lebih hebat, gunung ganang, hutan belantara ni, takkanlah kita fikir jadi sendiri. Tak logik kan? Bukti adanya Tuhan itu jelas sejelas-jelasnya. Adanya alam, adanya langit bumi, adanya sungai, gunung ganang, adanya matahari bulan, itulah bukti adanya Tuhan menjadikan dia. Ada pemilik dia. Seperti mana tuan-tuan bila balik tengok ada kereta, tuan-tuan tahu ada pemilik kereta ni. Boleh tuan-tuan? Cuma kita nak masukkan wal batin tu. Dan Allah Ta'ala juga yang sembunyi. Macam mana? Tersembunyi. Sembunyi ni tuan-tuan, zat Allah. Zat Allah tersembunyi. Kita tak tahu lagu mana. Sebab zat Allah bukan cahaya, bukan kegelapan, tidak bertempat, tidak terikat dengan masa, bukan bulat, bukan panjang, bukan pendek, bukan besar, bukan kecil. Tuan-tuan fikir kalau bukan besar, bukan kecil, benda apa? Tuan-tuan tak boleh fikir, itu je. Besar kecil itu makhluk, betul tak? Kalau besar ni kecil, pasti ada orang jadikan kecil. Meja ni besar, pasti ada orang jadikan besar. Allah Ta'ala bukan kecil, bukan besar. Tuan-tuan tak boleh fikir, tersembunyi zat Allah. Habis tu bila yang kita tengok? Akhirat nanti kita tengok. Tersembunyi zat Allah. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dialah amat mengetahui dengan segala sesuatu. Allah Ta'ala lah yang mengetahui segala-galanya. Maha pertama, Allah terdahulu sekali wujudnya dan tidak didahului oleh tiada sebelumnya. Allah Ta'ala mula-mula sekali menjadikan segala-galanya. Maha akhir, Allah kekal selamanya. Walaupun alam semua binasa, kiamat nanti semua binasa, Allah Ta'ala ada, dan Allah jadikan balik nanti. Setelah mati, Allah Ta'ala jadikan balik manusia dan jin dan haiwan untuk dihisap. Maha terang, seluruh alam menjadi bukti. Nampak ni? Seluruh alam menjadi bukti tentang wujudnya Allah. Maha sembunyi, zat Allah tidak dicapai oleh kuasa tanggapan manusia. Jelas. Boleh lah? Habis. Akan datang nombor 2 dan nombor 3. Boleh lah? Akan datang nombor 2 dan nombor 3. Saya mohon maaf tuan-tuan kalau ada kurangan dan sebagainya. InsyaAllah kita bertemu pada pengajian akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum sa'ilul muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahmuna wa la matula wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.